Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 111 hingga ayat 113. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus mematahkan dakwaan-dakwaan kaum ahli kitab Yahudi dan Nasara, terutama dakwaan mereka yang mengatakan bahawa mereka sahaja umat yang mendapat hidayah dan syurga itu hanya untuk mereka sahaja. Tiada orang lain yang akan memasukinya. Tetapi di dalam waktu yang sama, setiap puak ahli kitab menentang satu sama lain dan menuduh lawannya sebagai puak yang tidak mempunyai apa-apa pegangan. Ketika menghuraikan dakwaan-dakwaan kaum Yahudi yang panjang lebar itu, Al-Quran menjelaskan hakikat yang sebenar dan memberi kata pemutusnya mengenai dasar amalan dan balasan. Dan mereka, Yahudi dan Nasara, mendakwa tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasara. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, bawalah hujah-hujah kamu jika kamu benar. Ayat 111. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, bawalah hujah-hujah yang kamu jika kamu benar. Malah sebenarnya sesiapa sahaja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia menjunjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya dan tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka akan berduka cita. Ayat 112. Dan orang-orang Yahudi telah berkata, orang-orang Nasara itu tidak mempunyai sesuatu pegangan yang benar. Dan orang-orang Nasara pula telah berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai sesuatu pegangan yang benar. Sedangkan mereka masing-masing membaca kitab suci, dan orang-orang musyrikin Arab yang tidak tahu juga berkata seperti perkataan mereka. Oleh itu, Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat yang mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Ayat 113. Kaum ahli kitab yang menentang kaum muslimin Madinah ialah kaum Yahudi. Dan di sana tidak ada kumpulan kaum Nasara yang mengambil sikap seperti sikap kaum Yahudi. Tapi nas di sini merupakan satu nas umum yang menghadapi dakwaan-dakwaan kedua golongan itu kemudian. Ia disemukakan mereka satu sama lain di samping menceritakan pandangan kaum musyrikin Arab terhadap kedua golongan itu. Dan mereka, Yahudi dan Nasara, mendakwa tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasara. Ini merupakan penceritaan perkataan dua golongan itu secara penceritaan yang sama. Kerana kaum Yahudi mendakwa tidak akan masuk syurga melainkan hanya orang-orang Yahudi sahaja. Sementara kaum Nasara pula mendakwa tidak akan masuk syurga melainkan hanya orang-orang Nasara sahaja. Kedua-dua dakwaan ini sama sahaja, iaitu kedua-duanya tidak berlandaskan sebarang dalil selain dari dakwaan kosong sahaja. Oleh sebab itulah Allah mengajar Rasulullah SAW mencabar mereka supaya mengemukakan dalil. Katakanlah, bawalah hujah-hujah kamu jika kamu benar. Ayat 111. Di sini Al-Quran menjelaskan satu dasar umum dari dasar-dasar kepercayaan Islam, iaitu balasan adalah mengikut amalan tanpa memilih kasih terhadap sesuatu umat atau golongan atau individu. Yang menjadi asas balasan ialah Islam dan ihsan, menjunjung perintah yang sebaik-baiknya, bukannya nama dan gelaran. Maka
Sebenarnya sesiapa sahaja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan ia menjunjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya, dan tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka, dan tidak pula mereka akan berduka cita. Ayat 112. Sebelum ini, Al-Quran telah pun menjelaskan dasar ini dari segi hukuman sebagai menjawab dakwaan mereka kaum Yahudi yang mendakwa, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu sahaja. Lalu dijawab oleh Al-Quran, malah sebenarnya sesiapa sahaja yang berusaha memperolehi kejahatan dan dilingkunginya dosanya, maka merekalah penghuni-penghuni neraka dan di sana mereka kekal abadi. Ayat 81. Ini adalah satu dasar yang sama yang mencakup kedua-dua aspek hukuman dan ganjaran, iaitu dua aspek yang bertentangan, iaitu malah sebenarnya siapa sahaja yang berusaha memperolehi kejahatan dan ia dilingkungi oleh dosanya. 81, ayat 81. Ini dia terpenjara di dalam kejahatan dan dosa yang melingkunginya dan terpencil dari segala sesuatu, dari segala perasaan yang lain dan dari segala hala yang lain kecuali hala kejahatan dan dosa. Dan sesiapa sahaja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia menjunjungkan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ayat 112. Dan ini dia menumpukan seluruh dirinya kepada Allah dan memusatkan seluruh perasaannya kepada Allah, berbanding dengan orang yang menumpukan dirinya kepada kejahatan dan dosa. Sesiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Penyerahan wajah lambang dari penyerahan diri. Di sini ditunjukkan ciri Islam yang pertama, iaitu penyerahan muka wajah yang melambangkan penyerahan seluruh diri. Kata-kata Islam bererti penyerahan diri yang mencakup kedua-dua segi kepercayaan batin dan amalan yang zahir sekali. Namun demikian, ia memerlukan bukti yang jelas terhadap penyerahan itu, iaitu dan dia menjunjungkan perintahnya dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Dasar persamaan di antara iman dan ihsan. Sifat Islam atau penyerahan diri merupakan kesatuan dan persamaan di antara perasaan dan tingkah laku, di antara akidah dan amalan, di antara iman hati dan ihsan amali. Dengan kesatuan ini, akidah Islam dapat berubah menjadi satu sistem hidup yang lengkap. Dan dengan kesatuan ini juga, saksiah manusia menjadi sepadu dengan segala kegiatan dan haluan hidupnya. Dan dengan kesatuan itu, wajarlah seorang mukmin itu menerima seluruh pemberian ini. Maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya, dan tiada apa-apa kebimbangan pada mereka, dan tidak pula mereka akan berduka cita. Ayat 112. Maksudnya balasan yang terjamin itu tidak akan hilang di sisi Allah, dan keimanan yang dikurniakan itu tidak akan diganggu oleh sebarang perasaan ketakutan dan kesukaan yang penuh. Itu tidak akan disentuh oleh sebarang perasaan duka cita. Itulah dasar umum yang menyemeratakan seluruh lapisan manusia. Tiada pilih kasih dan pilih budu di sisi keadilan Allah. Kaum Yahudi dan kaum Nasara menggembar-gemburkan dakwaan besar itu, sedangkan kedua-dua golongan itu saling menuduh satu sama lain sebagai golongan yang tidak mempunyai pegangan yang benar. Sementara kaum musyrikin Arab pula melemparkan kata-kata yang sama kepada kedua golongan itu. Dan orang-orang Yahudi telah berkata, orang-orang Nasara tidak mempunyai segala sesuatu pegangan yang benar.
Dan orang-orang Nasara pula berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai sesuatu pegangan yang benar, sedangkan mereka masing-masing membaca kitab suci. Dan orang-orang musyrikin Arab yang tidak tahu juga berkata seperti perkataan mereka. Oleh itu Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Ayat 113. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu ialah orang-orang Arab yang ummi, yang tidak mempunyai sebarang kitab suci. Mereka memandang golongan Yahudi dan golongan Nasara yang berpecah belah dan saling bertuduhan satu sama lain dan berpegangan dengan kepercayaan kurafah dan dongeng-dongeng itu tidaklah banyak melebihi kepercayaan kurafah dan dongeng-dongeng orang-orang Arab dari segi kepercayaan syirik yang menghubungkan anak-anak lelaki dan perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandang rendah pada agama kaum Yahudi dan agama kaum Nasara, dan mereka berkata kedua golongan ini tidak mempunyai apa-apa pegangan. Al-Quran merakamkan semua tuduhan yang dilempar oleh semua pihak terhadap satu sama lain itu setelah mematahkan dakwaan kaum Yahudi dan kaum Nasara yang mengaku memiliki syurga dan menyerahkan persilihan di antara mereka kepada pengadilan Allah. Oleh itu, Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Ayat 113. Dialah Hakim yang Maha Adil dan kepadanya dikembalikan segala urusan. Tindakan merujukkan perkara ini kepada pengadilan Allah itulah satu-satunya tindakan yang berfaedah dalam menghadapi kaum yang tidak menggunakan logik dan berpegang kepada dalil selepas dipatahkan dakwaan kosong mereka bahawa mereka sahaja yang akan menjadi penghuni syurga dan mereka sahaja kaum yang mendapat hidayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.